أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Alhamdulillah, bersyukurillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, sama ada nikmat yang kita sedari atau nikmat yang kita lupakan, sama ada nikmat yang besar ataupun maupun nikmat yang kecil, sama ada nikmat yang kita syukuri, kita penuhi tuntutannya atau kita abaikan. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat ini sentiasa dikurniakan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjadikan kita orang yang dapat mensyukuri nikmat yang dikurniakan. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, malah ditambah lagi dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang masih lagi kalam hikmat yang ke 226 rasanya. Yaitu kalam hikmat, menusi kalam hikmat yang ke 226 ini, Syekh Ibn Atta' ingin menjelaskan tentang maksud kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya. Dekatnya Allah Taala dengan hamba-Nya. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan hamba-Nya? Jadi kalam hikmat seperti yang telah dijelaskan sebahagiannya pada kuliah-kuliah yang lalu, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atta' qurbuka minhu an takuna musyahidan li qurbihi minka wa illa famin aina anta wa wujudu qurbih. Jadi kita perhatikan dulu maksud umum yang ingin disampaikan di sini oleh Syekh Ibn Atta'. Dekatmu kepada Allah itu sekira kau selalu seolah-olah melihat dan memerhatikan dekatnya Allah kepadamu. Jadi kata Syekh Ibn Atta', yang dikatakan seseorang itu dekat dengan Allah apabila mata batin dia, mata qalbu dia, mata hati, basirah. Apa itu basirah? Pandangan batin kita.
Ini pandangan keyakinan kita, pandangan kehadiran hati kita, pandangan zauq kita, perasaan kita. Jadi kata Syekh Ibn Atta, dekatnya engkau kepada Allah Ta'ala ni, iaitu dengan makna hatimu dapat menyaksikan kedekatan Allah terhadap dirimu. Apa arti kedekatan Allah terhadap diri kita ini? Yakni tertakluknya sifat-sifat kesempurnaan Allah atas diri kita. Jadi bila hati kita dapat mengingati, dapat merasai bagaimana Allah Ta'ala tertakluk atas diri kita, itulah yang dikatakan dekatnya seseorang dengan Allah. Jadi dalam bahasa yang mudahnya, dekatnya seseorang dengan Allah ini adalah merujuk kepada makna hati yang bermakrifat, hati yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekadar hati yang beriktikad, tapi hati yang bermakrifat terhadap Allah. Maka hati yang bermakrifat inilah yang dikatakan hati yang dekat dengan Allah. Apa beza antara hati yang beriktikad dengan hati yang bermakrifat ni? Yang menentukan kedudukan manusia itu dikira dekat dengan Allah apabila hatinya bermakrifat. Jadi sekarang, kat mana beza ni antara hati yang beriktikad dengan hati yang bermakrifat? Kat mana? Sebab Syekh Ibn Atta menyatakan dekatnya itu adalah hati yang bermakrifat. Jadi saya telah menyatakan dua keadaan, hati yang beriktikad dan hati yang bermakrifat. Jadi sekarang apa beza antara dua ini? Hati yang beriktikad ini hati yang ada keyakinan terhadap Allah, tapi ghaflah, lupa, lalai. Dia ada keyakinan Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala tu maha kuasa atas segala-galanya, termasuklah dirinya sendiri, zahir dan batin, dari hujung rambut sampai hujung kaki dia, tertakluk dengan kudrat Allah. Dia ada keyakinan Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya, termasuklah dirinya, zahir dan batinnya. Segala perkara berkait dengan dirinya itu diketahui oleh Allah. Dia ada keyakinan itu. Dia ada keyakinan bahawa Allah Ta'ala lah yang berkehendak menentukan segala kejadian, sehingga tidak akan berlaku satu kejadian itu melainkan dikehendaki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuklah atas diri dia ni. Tak akan berlaku satu perkara atas diri dia ni kecuali semua itu berlaku dengan kehendak Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah sifat-sifat ma'ani yang lain yang tertakluk atas makhluk ni, bertakluk kepada makhluk ni. Kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, yang tertakluk dengan makhluk ni. Dia ada keyakinan itu. Tetapi ghaflah, ia bagi tak ingat. Maksudnya dalam kenyataan hidupnya benda tu tak mari, tak hadir. Bukan dia tak yakin kepada kewujudan Allah, dia percaya dengan dalil yang terang, tapi benda perasaan tu tak timbul dalam hati dia, tak mari. Bila tengok berlaku sesuatu kejadian itu, dia tak pandang semua itu adalah datang daripada Allah. Fenomena yang berlaku pada alam semesta ni, tentang rezeki, tentang kehidupan dan kematian, tentang kejayaan atau kegagalan, keuntungan atau kerugian, hidup dan mati dan sebagainya, senang dan susah, sihat dan sakit, kaya dan miskin, segala apa yang berlaku pada alam semesta ni, bila dia tengok benda tu dia tengok kosong, semata-mata kejadian tu saja. Tak terpandang di hatinya, tak terlitah, tak mari dalam hatinya, tak terasa di hatinya bahawa semua ini adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mari. Maka itu yang dikatakan i'tikad. Bila orang tanya dia, percaya tak kepada Allah Ta'ala tu ada? Percaya, yakin, dalilnya ada.
Kau percaya tak Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala-galanya? Yakin, percaya. Dengan dalil yang terang, dalil Al-Quran, dalil hadis, dalil akal, hujah, burhan, dalil akal ni. Percaya. Tetapi hatinya ghaflah, lupa, tak mari. Dalam kenyataan hidupnya, keyakinannya itu ada dalam keyakinan tapi tidak hadir dalam ingatan dan perasaan. Jadi yang tidak ada itu adalah yang apa yang ada dalam hatinya, keyakinan, tapi tidak ada hadir hati, tidak ada hudur. Atau bahasa lain yang digunakan oleh ulama tasawuf sebagai syuhud, gunalah istilah apa-apa pun, hadir, syuhud, musyahadah, itu perkataan-perkataan yang lebih kurang saja. Maknanya dekat-dekat, sekalipun ada sedikit kelainan, tapi semua itu menunjukkan hati yang hidup, hati yang ingat. Nak namakan sebagai hati yang hadir ke, hati yang bermusyahadah ke, hati yang bermakrifat ke, kau andailah, sama aja. Istilah-istilah tu merujuk pada makna yang sama, cuma berbeza dari sudut pandang yang berbeza, sudut hurai yang berbeza. Jadi orang mukmin yang hatinya ada i'tiqad tetapi ghaflah, maka dia jauh dari Allah. Jauhlah sikit. Hak jauh sekali ni, apabila i'tiqad tu pun tak ada, keyakinan terhadap Allah pun tak ada dalam hati dia, keyakinan terhadap Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala-galanya pun tak ada dalam hatinya, keyakinan Allah Ta'ala Maha mengetahui segala-galanya tak ada dalam hatinya, keyakinan terhadap Allah Ta'ala Maha melihat, Maha mendengar segala-galanya tak ada dalam hati dia, keyakinan bahawa segala apa yang berlaku ni dengan takdir Allah tak ada dalam hati dia. Kufur, ingkar, ini yang paling jauh sekali. Kita panggil jauh genak, panggil. Jauh dah lalu. Tapi kalau dia ada keyakinan ini, dia jadi mukmin. Tapi ghaflah, dah mari, dah hadir. Jadi mukmin tapi jauh hatinya daripada Allah. Tapi adalah iman dia tu, ada i'tiqad, ada tasdik dalam hati. Jadi kalau begitu, bagaimana yang dikira dekatnya seseorang itu? Yang menentukan dekat atau jauh seseorang itu apabila hatinya mula hadir. Apabila hatinya mula ada makna, nak dinamakan sama hadir ke, ataupun bermusyahadah ke, atau sebagainya, tak kira lah. Itulah ukuran hati mula dikira dekat dengan Allah. Hati je ingat, hadir, memandang, berlaku semua ni, apa-apa yang berlaku ni adalah takdir Allah. Maksudnya bila dia melihat kenyataan kejadian yang berlaku ni, hatinya melihat itu adalah kenyataan daripada takdir Allah. Apabila dia melihat seseorang mendapat rezeki, dia melihat itu adalah kenyataan daripada perbuatan Allah yang memberi rezeki kepada hamba-Nya. Apabila dia melihat sihat dan sakit, dia melihat itu adalah kenyataan daripada perbuatan Allah yang mendatangkan penyakit atau menyembuhkannya. Bila dia melihat kehidupan dan kematian yang berlaku pada alam semesta ni, dia melihat itu adalah kenyataan daripada perbuatan Allah yang Maha menghidup dan mematikan. Maka hati seperti itulah yang dikatakan hati yang bermakrifat atau hati yang hadir. Maka itulah yang dikatakan hati yang dekat dengan Allah. Jadi bila Syekh Ibn Attab menyatakan dekatnya engkau terhadap Allah itu apabila engkau menyaksikan kedekatan Allah itu. Apa arti kedekatan Allah? Yang ini tertakluknya sifat-sifat Allah terhadap dirimu ni dan terhadap seluruh makhluk. Apabila hatimu memandang semua itu dengan pandangan yang teguh, yang kukuh, penuh keyakinan, penuh dengan perasaannya, maka itu dinamakan hati yang dekat. Jadi bahasa mudahnya, nak dikatakan seorang itu dekat dah dekat, ada tak benda ni dalam hati dia? Kalau yang ada hanyalah i'tiqad, tanpa ada hadir hati, tanpa ada makrifat, tanpa ada musyahadah, maka dia dikira jauh, ghaflah, lalai. Bandingan mudah kok beginilah. Macam kita. Sebab apa kita tak nampak sesuatu benda tu? Antara sebabnya kerana kedudukannya sangat jauh. Sesuatu benda tu bila duduk jauh dengan kita, jauh,
Tak apa nampak lah. Nampak. Sebab apa? Jauh. Ni tamsilang. Nak faham cara mudah. Dah sebab apa benda tu jadi nampak molek? Sebab dekat dengan kita. Duduk dekat. Nampak. Maka demikian juga secara tamsilangnya. Untuk memahamkan pengertian hati yang dekat ni. Nak kata dekat, jauh ni. Dari sudut mana? Sejauh mana hati memandang kepada makna-makna ketuhanan itu. Kalau hati yang jauh tu ghaflah, lupa. Tak mari, tak nampak dalam pandangan batin dia. Apa-apa yang berlaku depan mata dia, hidup dan mati, senang dan susah, kaya dan miskin, berlaku depan mata dia, semata-mata dia lihat kenyataan kejadian je lah. Dia tak pandang itu adalah kenyataan daripada perbuatan Allah. Tak nampak benda tu. Sebab apa? Hatinya jauh daripada Allah. Tu ukuran dia. Tapi kalau hatinya dekat dengan Allah, dia akan nampak apa-apa yang berlaku itu adalah kenyataan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil kalau nak guna bahasa Suludin kau, kenyataan ni bahasa ahli tasawuf. Kalau bahasa Arab panggil tajalli. Lagi kau pening sebut tajalli. Kenyataan kau Melayu lah senang. Suludin dalil. Dalil yang menunjukkan kepada Allah. Apa-apa yang berlaku pada makhluk semesta ni dalil yang menunjukkan kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah. Itu bahasa Suludin. Bahasa ahli tasawuf, apa yang berlaku ni adalah kenyataan perbuatan dia. Atau tajalli. Ataupun ta'ayyun. Ni bahasa pelik lagi lah. Kalau anda lah nak pakai bahasa benda-benda pun. Saya nak khabar itu istilah-istilah yang dipakai oleh ulama tasawuf. Tetapi nak beritahu secara mudahnya, hati itu dikatakan dekat dengan Allah apabila hati itu hidup. Hati itu hadir. Hati itu ada bermakrifat, bermusyahadah. Dengan hati itu ingat, memandang kepada apa yang berlaku ni adalah kenyataan daripada sifat-sifat ketuhanan Allah, perbuatan Allah dan sebagainya. Tapi kalau hati itu ghaflah, lupa dan apa benda tu, tapi bukan tak ada keyakinan, ada. Bila orang tanya ni rezeki ni, orang ni dapat banyak, orang ni dapat sikit, orang ni untung, ni rugi ni rezeki ni siapa dia beri? Tetap dia akan jawab Allah, kerana dia orang mukmin. Dia ada tauhid. Allah lah yang memberi rezeki. Tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Dia ada keyakinan tu. Bukan tak ada. Tapi dalam melihat kenyataan hidup, benda tu tak mari. Dah hadir dalam hati. Jadi hadir hati, makrifat hati, musyahadah hati, itulah yang dikatakan hati yang dekat dengan Allah. Apabila pandangan hati, kehadiran hati itu kuat. Baik, kehadiran hati pula berbeza-beza dari segi kekuatannya. Pandangan hati pula berbeza-beza dari segi kejelasannya. Tamsilan mudah. Nak memahamkan perkara ini cara lebih mudah. Bahawa kehadiran hati dan juga pandangan hati berbeza-beza, tahap betul berbeza-beza dari segi kejelasan dia tu. Contohnya guana. Orang duduk pada jarak yang tertentu, kita hanya nampak orang tapi tak kenal siapa dia. Tapi tahulah orang. Bukan kambing, bukan lembu, orang. Tapi tak kenal sesiapa. Tahu, cang orang. Tapi siapa dia? Mamak ke? Dolah ke? Dah cang. Maksudnya dia sudah dapat mengenali pada satu sudut dia kenal orang, bukan binatang. Tapi kalau orang tu duduk dekat sikit lagi, mari dekat sikit lagi, dia kenal. Orang tu orang lah. Siapa dia? Oh, mula-mula dia kenal, oh, orang putih, orang Melayu, dia cang. Kenal sikit, tengok watak tu, orang putih ni. Tadi orang je, tak kenal siapa dia. Sekarang dia kenal orang putih ke, orang Melayu ke, bila dekat sikit. Kerana ciri-ciri kulit tu kan ni. Orang Afrika ke, orang Eropah ke, dia cang kot kulit tu, tengok. Tapi tu orang tak kenal lagi. Mama ke, Chong ke, tak kenal. Tapi tahulah, oh ni Mak Saleh ni. Dekat, sebab dia dekat sikit lagi. Tadi orang je, tak tahu bahasa apa pun tak tahu. Apatah lagi siapa pun tak tahu. Dekat sikit lagi, kenal bangsa. Dekat sikit lagi, kenal tuang. Orang ni. Dekat sikit lagi, bukan kenal tuang, kenal tahi lalat ada sini,
Lepas tu ada butir sinilah, begitulah, beginilah. Rongok ke tak rongok, kenal belaka. Tu dekat lagi. Maka demikianlah. Apa yang disebut dalam istilah tasawuf sebagai musyahadah tu. Cuma bezanya, hak ni pandangan mata. Hak saya tamsirkan tadi, hak saya misalkan tadi itu pandangan mata. Adapun pandangan iman, itu keyakinan kita tu. Keteguhan pandangan hati kita tu. Kekuatan keyakinan dan kejelasan pandangan batin kita tu. Maka dia berbeza-beza. Sebagaimana pandangan zahir kita ni berbeza-beza martabak dia tu dari segi kejelasan, maka demikian juga pandangan qalbu kita ni, basirah kita ni berbeza-beza dari segi kejelasan dia tu dan kekuatan pandangan tu. Jadi semakin jelas pandangan berarti semakin dekat. Sebagai pandangan mata jugalah. Bila jauh sangat kena orang aje. Tak kena bangsa apa, keturunan apa tak kena. Dekat sikit lagi kena. Keturunan mana? Bangsa mana? Dekat sekian lagi, kena. Siapa dia orang tu? Dekat sekian lagi, kena belaka tanda tubuh dia ni. Dia dekat lagi. Maka demikian juga dalam hubungan hati kita dengan Allah. Pandangan hati kita yang memandang kepada makna-makna ketuhanan Allah ni. Semakin dekat kedudukan kita dengan Allah, semakin jelas rahsia ketuhanannya. Tapi kalau jauh, kurang sikit kejelasan. Kejelasan dalam memandang kepada makna-makna ketuhanan Allah. Semakin jelas lagi, maka semakin ketara lagi rahsia-rahsia ketuhanan Allah. Maka di sinilah kita boleh melihat apabila Nabi Musa minta untuk melihat Allah. Allah Ta'ala kata, lantarani, engkau tidak dapat melihat aku selama-lamanya atas dunia ni. Sebab apa? Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Itu bahasa Usuluddin. Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sesuatu yang serupa dengan Allah. Ataupun ayat lain, walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada seseorang pun atau sesuatu yang serupa dengan Allah. Atau bahasa ulama tasawuf, sirrul asrar. Kau melihat kepada asmaul husna wal batin, dialah yang maha batin. Dan sebagainya lagi. Jadi sekarang Allah Ta'ala itu tak dapat dikenali di dunia ini. Diyakini kewujudannya. Diyakini sifat-sifat kesempurnaannya. Melalui dalil-dalil yang ada. Tetapi tidak dapat dikenal hakikat dirinya. Itu kita kena tahu. Tentang rahsia ketuhanan Allah. Kita yakin kewujudannya. Yakin tentang sifat-sifatnya. Dah yakin kat mana? Melalui dalil. Dengan dalil-dalil. Kalau Usuluddin ikut dalil lah. Kalau tasawuf ikut tajalli yang diperlihatkan Allah kepada seseorang tu. Meyakinkan dia tentang kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi sekarang kesimpulan mudahnya apa yang Syekh Ibn Atta' nak beritahu kepada kita, bahawa maksud engkau dekat dengan Allah ni apabila hatimu hidup, hadir, bermakrifat, bermusyahadah, maka dia dekat. Dan nak tahu dekat mana ni, maka semakin mendalam makrifatnya, semakin terang musyahadahnya, maka semakin dekatlah kedudukan dia dengan Allah. Jadi tahap makrifat tu, tahap musyahadah tu tidak sama antara seseorang dengan seseorang. Semakin kuat pandangan, semakin jelas mendalam makrifat dan pandangan batin dia tu, basirah dia tu ataupun musyahadah dia tu, maka semakin dekat. Itu maksud dekat dengan Allah. Jadi kefahaman inilah yang perlu dipaham dengan baik supaya tidak sampai ke tahap tersalah dalam memahami maksud-maksud kalam ulama tasawuf ni, sehingga akhir sekali membawa kepada pertentangan dengan akidah tauhid Usuluddin kita. Kita mengaji Usuluddin, Allah Ta'ala tidak bertempat sehingga tidak boleh disifatkan dekat dan jauh. Tak boleh nak kata depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Tidak, semua yang melibatkan tempat, melibatkan arah, tak dapat disifatkan, tak dapat dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengaji Usuluddin, tapi mengaji kitab tasawuf, diberitahu Allah Ta'ala tu dekat. Manusia tu dekat dengan Allah. Tadi kata tak ada jarak, tak ada tempat, ni dekat pula ke mana ni?
Jadi kena faham, dekat dalam usuluddin adalah i'tiqad. Dekat dalam tasawuf adalah merupakan apa yang disebut sebagai mazaqat, zauq, ataupun apalah istilah-istilah lain lagi tak kira. Ataupun bahasa Inggeris orang panggil spiritual experience. Oh, sekali kau Inggeris boleh lah. Pengalaman kerohanian, khibrah rohaniyah, pengalaman kerohanian. Kalau pandai bahasa Urdu, saya sebut bahasa Urdu, kita erti. Bahasa Tamil, kalau erti saya sebut Ustaz. Itu pengalaman kerohanian. Jadi dua benda ni jangan dilagakan, jangan dicanggahkan. Dua benda ni, dua sudut yang berbeza. Dekat dalam tasawuf ada maknanya. Dekat dalam usuluddin ada maksud dia. Jadi kesimpulannya, kata Syekh Ibn Atta', daripada kalam Syekh Ibn Atta' ni, dekatnya seseorang dengan Allah adalah menurut makrifat hati dia, pandangan hati dia, kefahaman hatinya dalam memahami hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hatinya hidup, ingat, hadir, memandang kepada hubungan dia dengan Allah Taala dengan kefahaman yang betul, keyakinan yang betul, ingatan yang betul, maka itulah yang akan meletakkan dia dekat atau jauh dengan Allah. Jadi kalau kita ni sebagai seorang mukmin ada i'tiqad, ada keyakinan itu, tetapi ghaflah, lupa, tak mari dalam hati, maka kita dikira jauh. Dari sudut tasawuf, kita ni jauh daripada Allah. Itu ukuran dia. Baik, kata Syekh Ibn Atta', kalau tidak demikian, yakni kalau tidak dengan makna seperti yang diterangkan ini, maka dari manakah engkau itu dengan dekatnya Allah? Sekiranya tidak dengan makna yang diterangkan ini, iaitu makna dekat dengan arti hati yang menyedari, memahami, mengingati, hadir terhadap hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti hati yang faham, hati yang yakin, hati yang hadir dalam memahami ta'allukan sifat Allah Taala atas dirinya itu. Bila dia sedar bahawa aku ni dilihat oleh Allah, benda tu melekat dalam perasaan dia. Allah Taala melihat diri aku dilihat oleh Allah. Allah Taala mendengar tentang diriku. Dia rasa dirinya ni dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Bahawa Allah Ta'ala berkuasa atas dirinya. Dia tertakluk. Zahir aku ni, zahir badan aku, zahir aku, batin aku tertakluk dengan kudrat Allah. Segala gerak-geri aku ni tertakluk dengan kudrat Allah. Segala pelakuan yang berlaku atas diriku ni tertakluk dengan kehendak dia, dengan takdir dia. Mari benda tu hadir dalam hati dia dan melekat dan berserta dengan zauq, merasai kemanisannya itu. Itu dikatakan sebagai musyahadah. Tinggal lagi musyahadah ni dia banyak tingkatan dia. Dan apabila hati merasai perkasaan ini, itulah yang dikatakan hati yang dekat dengan Allah. Dan awak guana nak suruh boleh gini ni. Maka jalannya itu orang panggil tariqah. Kena belajarlah cara untuk mendidik jiwa supaya hidup seperti itu. Cara itulah mak tasawuf panggil tariqah. Bahasa kita tarekat. Cara untuk menghayati makna-makna itu secara yang lebih bersistematik. Seseorang tu boleh mencapai benda ni tanpa bertariqah, tapi jarang. Ada kata jarang. Kalau ada pun orang yang dapat benda ni tanpa bertariqah, itu satu kurnia Allah Ta'ala ke dia. Dan orang yang dapat benda tu panggil majzub. Dia tak mengikuti kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh tasawuf, tapi dia dapat benda tu. Dia menerima, dia mencapai perkara itu. Hak ni ada kata tak mudah, tapi kalau ada orang boleh, itu anugerah Allah ke dia. Dia orang pilihan Allah, majzub. Orang dipilih oleh Allah. Tapi kebiasaannya, keadaan galiknya, tak mudah nak capai benda ni tanpa ada usaha-usaha menerusi kaedah, tanpa ada usaha yang menerusi perkaedahan yang diatur, yang ditetapkan ataupun yang dijelaskan oleh ulama-ulama tasawuf. Baliknya payah. Macam kita jugalah,
kita nak pergi Kuala Lumpur, nak lalu kot dalam Arak tu tak mudah. Tak mudah. Ataupun nak pergi Mekah, tak lalu kot jalan, tak pakai kenderaan. Agaknya siapa dak Mekah. Sama ada dak siapa atau siapa tempat lain kita rasa Mekah. Siapa di India rasa Mekah dah. Ataupun bukan India, Pulau Pinang baru. Rasa Mekah dah duduk. Ataupun tak dapat siapa mati dah sekarang tengah jalan. Jadi tidak semudah itu kalau tak ikut kaedah dia, cara dia. Tapi cara mudahnya iaitu kaedah-kaedah yang dianjurkan oleh ulama-ulama tasawuf lah. Aturan-aturan yang mereka ajarkan, kaedah-kaedah yang mereka sampaikan, dilaksanakan sebaik-baiknya, itu lebih dekat, lebih mudah untuk mencapai maksud-maksud ini. Baik. Tentang dekatnya Allah Ta'ala ini disebut di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Jadi apa-apa saja ilmu kita ni, sama ada ilmu tasawuf ke, ilmu fiqh ke, usuluddin ke, tasawuf ke, apa-apa pun kena ada rujukan dia, dalil dia. Dalil asas kita adalah Al-Quran dan hadis. Tetapi dalam usaha nak memahami petunjuk Al-Quran dan hadis itu perlu kepada kepakaran alim ulama. Perlu kepada kepakaran. Baik, firman Allah Ta'ala antara dalil yang berkait dengan persoalan yang sedang dibicarakan oleh Syekh Ibn Atta' ni, iaitu firman Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apa artinya? Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Baik, maksud ayat ini, jika hamba-Ku bertanya kepadaku tentang aku, sekiranya ada hamba-hamba-Ku tanya tentang aku kepada engkau wahai Muhammad, jawapan bagaimana nak jawab? Nabi diperintahkan supaya menjawab, iaitu jawapan yang macam mana? Maka sesungguhnya aku dekat. Nabi disuruh beritahu kepada orang yang bertanya itu, sekiranya hamba-hamba Allah ni tanya kepada engkau wahai Muhammad tentang diriku, yakni tentang Allah, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi supaya menjawab. Jawapan yang macam mana? Bahawa Allah tu dekat dengan hamba-Nya. Itu diperintahkan Allah supaya menjelaskan perkara ini, bahawa Allah Ta'ala tu qarib, dekat. Jadi dekatnya Allah Ta'ala ni tidak boleh difahami dengan makna dekat tempat. Itu adalah kefahaman yang salah, bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah lain mungkin ada hak terima benda-benda gitu tu, tapi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tak ada bawah tu. Majoriti mazhab yang merupakan arus perdana umat Islam dari dulu sampai sekarang, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bab akidah jelas Allah Ta'ala bersifat mukhalafah, tidak sama dengan segala makhluknya. Jadi mukhalafahnya Allah Ta'ala ni, antara huraian dia, antara huraiannya dan tafsirannya ialah Allah Ta'ala itu tidak melibatkan tempat, kerana tempat semuanya itu baharu belaka. Semua tempat-tempat ini makhluk semuanya dan baharu sifatnya. Jadi Allah Ta'ala itu tidak membabitkan tempat, tidak terlibat dengan apa-apa tempat. Kewujudan Allah semata-mata yang tidak dapat diketahui hakikatnya di dunia ini, tapi diyakini wujudnya. Dan macam mana kita boleh yakin? Dengan dalil, dalil yang ditunjukkan manusia alam semesta ni, dalil alam kauniyah ni, ayat kauniyah dipanggil alam semesta ni, menjadi dalil yang menunjukkan kepada kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya. Bagaimana hakikat dirinya, itu rahsia segala rahsia. Itu yang perlu kita fahami baik-baik. Jadi Allah Ta'ala tu dekat dengan mana itu? Dengan mana seperti yang diterangkan, bukan dengan mana tempat. Sebab apa? Tempat ini makhluk. Bila sebut makhluknya, asalnya tidak ada. Setelah diciptakan Allah, barulah wujud tempat itu, tempat ni. Luar ke, dalam ke, atas ke, bawah ke, kiri ke, kanan ke.
dan sebagainya. Apa yang disebut sebagai tempat ni semuanya adalah merupakan makhluk yang baru yang asalnya tidak ada. Jadi akal kita ni setakat tu je boleh pergi. Setakat tu kita boleh pergi akal kita. Mudahnya selain daripada Allah makhluk. Selain Allah semuanya bertaraf makhluk. Orang-orang Yaman datang menghadap Nabi nak tanya tentang permulaan penciptaan alam semesta ni. Apa jawapan Nabi? Apa penjelasan Nabi? Nabi kata kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Yang ada hanyalah Allah. Tidak ada sesuatu pun selain Allah. Selain Allah tidak ada. Yang ada hanyalah zat Allah yang Maha Suci. Yang bagaimana? Laisa kamitslihi syai'. Jadi masa, tempat, planet itu, planet ni semuanya bertaraf makhluk baru belaka. Asalnya tak ada. Jadi kalau kita mensabitkan tempat bagi Allah, macam mana kita nak jawab pertanyaan di mana Allah sebelum adanya tempat tu? Pening kita. Sebelum adanya tempat tu di mana Allah? Kalau kita nak kaitkan Allah Ta'ala dengan tempat. Kecuali kita berkeyakinan tempat tu sendiri sebahagian dari Tuhan, ataupun tempat tu bertaraf qadim macam Tuhan. Tapi kalau siapa yang berpegang macam ni, syirik, batal tauhidnya, batal tauhid, keyakinan tentang ketauhidan Allah tu batal semuanya. Jadi kesimpulannya, oleh kerana sudah sampainya si kena ni, saya nak simpulkan di sini bahawa apa yang disebut dalam ayat ni, bila ada orang tanya tentang Nabi tentang Allah Ta'ala, Nabi disuruh jawab Allah Ta'ala tu dekat. Maka dekat di sini adalah difahami dengan makna yang sahih, tidak dengan makna dekat dengan di tempat, kerana itu bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekadar itu saja dulu. InsyaAllah akan bersama kuliah pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.